Kita ke Sarawak, antara tumpuan berita dari bumi ke nyalang, Perpaduan Rakyat mampu merealisasikan hasrat menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030. Perinciannya bersama Buma Wain. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Perpaduan dalam kalangan rakyat di negeri ini termasuk masyarakat di Miri sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan ia perlu dipelihara serta dipacu dengan pembangunan mampan untuk merealisasikan hasrat menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Ke arah itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, perancangan dan strategi pembangunan yang lebih mampan akan dapat dilaksanakan dengan kelulusan beberapa hak Sarawak termasuk pindaan gelaran Ketua Menteri kepada Premier menjadikan Sarawak berbeza dari negeri-negeri lain di Malaysia. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, gelaran tersebut bukan untuk dibanggakan. Sebaliknya, ia adalah untuk Sarawak yang menjadi entiti terpenting dalam pembentukan Malaysia. Beliau juga berkata gelaran seumpama itu merupakan sesuatu yang baharu dan pertama di Malaysia. Terdahulu gelaran tersebut diluluskan dalam pembentangan Rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 pada persidangan hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada 15 Februari lalu. Beliau berucap merasmikan Majlis Makan Malam Perpaduan 2022 anjuran Persatuan-Persatuan Cina Bersekutu Miri di Miri. Pada majlis berkenaan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menyampaikan cek sumbangan sebanyak RM10,000 kepada dua buah sekolah persendirian Cina iaitu Sekolah Menengah SMP Min Miri dan SM Jalan Riam Miri, masing-masing menerima RM5,000 untuk melaksanakan segala keperluan dua sekolah terbabit. Selain itu, beliau juga menyerahkan cek sumbangan berjumlah RM500,000 kepada persatuan tersebut bagi membantu melancarkan aktiviti persatuan mereka. Pindaan perlembagaan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang diluluskan oleh Dewan Rakyat pada penghujung tahun lalu adalah bukti perjuangan kerajaan negeri dalam mengembalikan kedaulatan dan hak-hak negeri ini. Bagi Menteri Muda Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam, ia juga merupakan usaha bersama rakyat Sarawak yang memberi sokongan kepada kepimpinan negeri yang diterajui Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jelasnya, sokongan tersebut dizahirkan pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 lalu yang menyaksikan Gabungan Parti Sarawak memenangi 76 daripada 82 kerusi yang dipertandingkan. Ujarnya lagi, kemenangan itu memberi isyarat bahawa rakyat percaya kerajaan negeri mampu meneruskan segala perancangan dan pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri ini. Selain itu, tambahnya wakil rakyat yang telah dipilih secara demokrasi melalui pilihan raya termasuk barisan kabinet yang telah dilantik perlu bekerja keras untuk memenuhi keperluan dan aspirasi rakyat. Muhammad Razi berkata demikian pada majlis kesyukuran dan makan malam bersempena pelantikan beliau dalam barisan kabinet negeri di Debak. Beliau turut berharap pemimpin di peringkat akar umbi terutamanya ketua masyarakat dan ketua kaum agar sama-sama memainkan peranan membantu kerajaan untuk meningkatkan pembangunan setempat. Baik, dalam perkembangan berlainan, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti akan memberi perhatian sewajarnya terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh komuniti pekak di Sarawak. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam berkata, isu berkenaan antaranya melibatkan aspek pendidikan, pekerjaan selain advokasi dan hak golongan berkenaan. Jelas Muhammad Razi, isu terbabit antara perkara yang dibangkitkan oleh persatuan atau pertubuhan orang pekak dalam bengkel pemerkasaan komuniti pekak yang diadakan di Kuching bermula Jumaat lepas. Beliau memberitahu isu tersebut juga akan diambil kira dalam usaha menambah baik strategi dan dasar kementerian untuk golongan berkenaan secara berterusan. Ia selari dengan misi kerajaan Sarawak untuk memastikan tiada golongan yang tercicir dari arus pembangunan negeri. Muhammad Razi berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutupan bengkel pemerkasaan komuniti pekak di Kuching. Bengkel 3 hari itu dihadiri seramai 50 peserta mewakili lebih 20 persatuan atau pertubuhan orang pekak dalam dan luar Sarawak. Ia antara lain bertujuan mengenal pasti masalah yang sering dihadapi oleh komuniti pekak dan usaha mencari jalan penyelesaiannya.
Saudara, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD akan mencari jalan dan kaedah bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna pelabuhan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan memberitahu kementeriannya dan unit perancang negeri, pihak berkuasa pelabuhan serta pengendali akan bermesyuarat di Kuching pada minggu ini bagi membincangkan mengenai perkara tersebut. Dato' Amar Douglas Sugah berkata Kerajaan Sarawak tetap berpendirian menyokong dan mesra pelabur dengan menyediakan infrastruktur dan ekosistem yang diperlukan. Tambahnya, pihak industri juga telah menyediakan peluang pekerjaan dan menyumbang kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke Pelabuhan Samalaju, Bintulu. Dalam lawatan itu, beliau turut mengadakan pertemuan dengan 7 syarikat besar di zon perindustrian Samalaju yang menggunakan pelabuhan berkenaan sebagai pintu keluar ekspor mereka. Dalam masa sama, Dato' Amar Douglas Sugah memaklumkan pihaknya telah mendengar laporan serta keluhan daripada pihak industri dan akan berusaha mencari jalan penyelesaian dalam tempoh terdekat. Generasi muda di negeri ini perlu berani menyuarakan idea dan pendapat supaya buah fikiran mereka dapat dipertimbang dan diguna pakai untuk menambah baik kehidupan masyarakat di Sarawak. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Anwar Rapai, Kerajaan Sarawak sedia mendengar pandangan anak-anak muda. This is the government not only listen but try to accommodate your ideas and to translate it for the betterment of the people of Sarawak. Dr. Anwar berkata demikian semasa berucap di Majlis Makan Malam projek Suara di Sibu. Suara merupakan projek kerjasama antara pejabat Ketua Menteri, Yayasan Perpaduan Sarawak dan AL and Bedga Group Sendirian Berhad. Projek Suara memberi peluang kepada golongan belia untuk membincangkan dan memeta hala tuju Sarawak melalui pengalaman interaktif bersama menerusi penganjuran beberapa bengkel di 4 bandar utama di negeri ini. Peserta dari siri bengkel akan diberi peluang berkongsi aspirasi dan harapan mereka untuk masa depan Sarawak dengan Ketua Menteri. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka juga yakin belia yang menyuarakan idea dan pendapat mempunyai peluang untuk menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Tiada apa yang perlu dikhawatirkan bagi sesetengah ibu bapa yang masih lagi ragu-ragu untuk membenarkan anak-anak mereka menerima suntikan vaksin COVID-19. Di Limbang, ramai ibu bapa yang menyambut baik program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang dilaksanakan kerajaan pada awal bulan ini bagi membendung penularan wabak COVID-19. Bagi ibu kepada 4 anak ini, Maskinah Wahid, 39 tahun, 3 daripada 4 orang anaknya telah menerima suntikan dos pertama vaksin dalam program PIC Kids. Katanya perkara yang diutamakan dalam pandemik ini adalah kesihatan anak-anaknya. Setakat ni okey, anak-anak saya semuanya sihat dan selamatlah daripada apa-apa jangkitan ke ataupun alahan terhadap vaksin tersebut. Sementara itu, Azamin Aji, 39 tahun, yakin dengan PIC Kids kerana baginya dengan cara itu sahaja dapat melindungi dan menjamin kesihatan anaknya yang berusia 8 tahun. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, jangan rasa risau, jangan bimbang untuk menghantar anak anda ke pusat vaksin untuk mengambil sendiri vaksin, kerana apa yang dilakukan oleh KKM sendiri ialah untuk melindungi anak-anak kita daripada COVID-19 ini. Kementerian Kesihatan Malaysia menetapkan PIC Kids diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun. Program vaksinasi kanak-kanak ini turut memerlukan 2 suntikan dos vaksin dengan selang 8 minggu selepas dos pertama. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.